Dan tak yakin dengan penemuan tepuk amalan-amalan dia pada nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Di waktu tersebut macam mana dia tidak akan ditimbang amalan dia di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang tiga. Bila masuk dalam kubur, mulut dia sebut terus pada malaikat. Malaikat, tolonglah aku nak hidup balik malaikat. Tuan-tuan jangan sebut. Warga miti ni jangan sebut. Seorang pun jangan sebut kalimah ini sekejap lagi dalam kubur. Sekejap je lagi. Bila kita masuk dalam kubur, tiba-tiba kita mula sebut, saya nak hidup balik malaikat. Tolong bagi tahu pada Allah, saya nak hidup balik. Ulang nak hidup. Kenapa? Rupa-rupanya dia terputus. Yang disebut dengan talian hayat dia untuk dia nak hidup dalam kubur. Terputus talian hayat ni bahaya sangat dalam hidup. Kalau kita tanya, Ustaz, apa benda yang memutuskan talian hayat kita dalam kubur ini sendiri? Di atas dunia lagi. Ni peranan kita lah yang mesti kita jaga, jangan bagi putus hubungan kita dengan Allah. Sampai dalam kubur nanti, berterusan pahala ni akan sampai dan kita boleh jadikan kubur kita di antara taman-taman syurga. Macam mana kita nak buat? Bagi kita ni, yang pertama, alim ulama sebut jangan putuskan talian hayat kita ni dengan membolak-balikkan hati kita terhadap Islam. Jangan bolak-balik hati ni dengan Islam. Siapa yang dia nak suruh hidup dia bersambung dalam kubur nanti, pahala berterusan pada diri dia, keyakinan hidup mesti dengan Islam. Jangan cari selain daripada Islam. Jangan hidup kita ni sekejap percaya, sekejap tak percaya dengan Islam. Pelik kan, orang Islam tak percaya pada Islam. Ni di antara golongan di kalangan demikian. Orang Islam tak percaya pada Islam. Ramai orang kita jadi demikian kan. Bila pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank tersebut, mana yang untung? Mana yang untung? Pegawai bank dah bagi tahu, ni cara Islam, ni cara konvensional. Logiknya dalam hidup kita, kenapa kita buat pilihan lagi dalam hidup? Kita kan orang Islam. Kenapa kita tak percaya pada Islam? Tak yakin dengan Islam. Siapa yang tak yakin dengan Islam? Kalau kita tanya, siapa yang tak yakin? Ustaz, kami semua yakin. Orang yang tak boleh baca Quran. Orang tak boleh baca Quran, dia tak yakin dengan Islam. Tanda awal, siapa yang tak boleh baca Quran, tanda dia gagal dalam meyakini jiwa dia terhadap Islam. Quran pun tak boleh baca. Quran tak boleh baca ni, kalau kita yakin masa hidup kita akan datang nanti dengan pada mahsyar, dengan azab kubur dan sebagainya, mesti kita ada Al-Quran dalam hidup kita. Al-Quran pun kita tak boleh baca. Macam mana kita nak letakkan keyakinan hidup dalam jiwa kita dengan Islam? Orang kita kan tak yakin. Sampai orang tanya dia, anak tak hantar belajar Quran ke? Anak tak hantar menghafal Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan hidup ke? Dia tanya. Orang kita ni orang Islam, tak yakinnya dengan Islam. Hidup ni jangan tak yakin dengan Islam, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak yakin dengan Islam, mesti pergi yakin dengan selain daripada Islam. Apa benda? Yakin dengan duit, yakin dengan puasa, yakin dengan kudrat yang kita tak yakin dengan keyakinan hidup dengan Islam. Yang ni benda yang paling bahaya dalam hidup. Pergi yakin selain daripada Islam. Yakin pada siapa? Selain daripada Islam ni. Orang kita pergi yakin selain daripada Islam. Yakin dengan nasionalis, yakin dengan kapitalis, yakin dengan Islam selain daripada Islam. Jangan, tuan-tuan. Selain daripada Islam tak boleh tolong kita dalam kubur, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat ke nasionalis boleh tolong kita dalam kubur? Dalam hidup kita ni, dalam hidup kita ni, sekularis boleh tolong kita dalam kubur. Komunis boleh tolong kita dalam kubur. Etis boleh tolong kita dalam kubur. Semuanya tak mampu nak tolong kita. Yang boleh tolong kita dalam kubur sampai kepada mahsyar nanti, Islam. Sebab tu Allah pesan awal-awal, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar dengan Islam. Yang ni talian hayat yang pertama. Sehingga kan, nak sebutnya sehingga kan, bila kita dekat nak meninggal dunia, mulut kita boleh mengucap dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini talian hayat yang mesti diikuti dan disemat
dan ikat dalam tubuh kita dengan Islam. Hidup ni jangan kita cari selain daripada Islam, tuan-tuan. Hiduplah dengan Islam. Islam ni dinul hayat, cara hidup, way of life dalam hidup kita ni. Cara hidup kita dengan Islam. Makan minum kita, tidur bangun kita, segala benda yang kita buat mesti dengan Islam. Sebab ada orang Islam, dia tak yakin dengan Islam. Dia orang Islam tapi tak yakin dengan Islam. Ada orang kita sebut, saya tak orang percaya dengan orang Islam, saya lebih percaya dengan orang bukan Islam. Dia sebut sampai tahap demikian. Saya tak percaya dengan, saya tak yakin pun. Dia betul tegang, saya tak percaya. Takkan semua benda dengan Islam? Kita jawab, semua benda dalam hidup ni dengan Islam. Tak ada satu benda pun yang dalam hidup kita tak terlibat dengan Islam. Hatta masuk tandas, hatta kita berdiri, hatta kita berada di mana sudut sekalipun, semua dengan Islam. Semua terlibat dengan dosa pahala dalam hidup kita. Jangan kita ingat hidup kita ni terlepas daripada yang disebut cengkaman beragama, yang disebut dengan agama Islam dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Talian hayat yang kedua, jaga yang disebut dengan ibadah kita pada Allah. Ramai orang kita putus hubungan dia dengan Allah bila dia tak jaga ibadah. Ibadah apa yang kena jaga dalam hidup ni? Yang pertama, ibadah solat. Siapa-siapa yang nak suruh selamat di alam barzah nanti, jaga solat dia dahulu. Solat ni jangan tinggal walaupun satu rakaat. Tak berbaloi. Tak berbaloi siapa yang tinggal solat. Tinggal solat satu rakaat, berada dalam neraka Allah. Tak padan langsung dalam hidup kita. Solat Allah, bila dia nak marah pada hamba-hamba dia terhadap satu amalan-amalan yang jahat, Allah tak sediakan neraka khusus untuk mereka itu. Tapi bila Allah nak marah terhadap orang yang tinggal solat, Allah sedia neraka khusus untuk mereka tersebut. Ni neraka Saqar. Allah bila dia sayang pada hamba dia dalam buat amalan, Allah tak sedia syurga khusus untuk mereka. Tapi bila Allah sayang pada hamba dia yang berpuasa, Allah sediakan syurga khusus untuk mereka yang puasa. Ar-Rayyan namanya demikian. Nak sebutnya, nak gambarkan bagaimana Allah nak suruh kita jaga solat. Solat ni benda yang paling penting dalam hidup. Kenapa? Walaupun boleh jadi kita rasa selamat di dunia, masuk dalam kubur tak selamat. Masuk dalam kubur tak selamat. Tinggal je solat. Awwalu yuhasibu indallahi yaumal qiyamah. Soalan yang pertama yang akan ditanya di hadapan Allah waktu mana kita menghadap depan Allah, as-salah, sembahyang. Siapa yang selamat sembahyang, yang lain pun selamat dah. Baru dikira, dia ambil amalan yang lain. Tinggal sembahyang, habis amalan dalam hidup kita yang lain. Nak sebutnya besar nilai solat. Yang pertama, siapa yang nak tolong diri dia sendiri dalam kubur nanti, jaga solat. Jangan harap orang lain qada solat dia. Jangan diingat orang lain boleh bayar fidyah terhadap solat dia. Tak adanya dalam hidup dia. Solat ni dia tak boleh orang lain. Dia mesti dia sendiri yang melakukan demikian. Yang pertama. Yang kedua, baca Quran. Saya sebut awal-awal tadi, baca Quran. Jangan tertinggal. Baca Quran ni mesti boleh di bibir kita. Warga mesti, jangan ada seorang pun yang tak boleh baca Quran. Yang tak boleh baca Quran tu, datang jumpa dengan AJK Surau ni. Bagi tahu pada AJK Surau, tuan, saya tak boleh baca Quran. Saya mengaku saya tak boleh baca Quran. Menangis esak-esak. Bulan Ramadan macam ni, pelik. Dah 10 hari dah. Quran pun tak sentuh lagi. Dalam hidup kita. Sibuk sangat ke kita? Sampai Quran pun tak sentuh lagi. Sibuk sangat ke? Sampai tak boleh baca Quran dalam hidup. Mana sibuk kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampai khatam Quran dalam bulan Ramadan. Kenapa kita tak boleh khatam Al-Quran? Banyak benar ke kerja kita dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang kita yang tak boleh baca Quran tu, dia relax je dalam hidup dia. Relax je. Padahal dia tak boleh baca Quran. Patutnya dia berdepah dalam hidup dia. Bagi tahu ada AJK Surau. Sebut ada AJK Surau. Saya tak boleh baca, tolonglah saya. Saya ni kalau saya mati, saya dalam keadaan tak boleh baca Quran, saya bimbang, saya tak lepas menghadap depan Allah. Dan saya sebut di mana-mana pun, kalau tuan-tuan dengar siri-siri kuliah saya, siapa yang hidup dia tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya.
Nak tahu lepas ke tak lepas. Quran besar dalam hidup. Jangan sampai tak boleh baca Quran. Gagak tak boleh baca Quran. Menandakan kesibukan dalam hidup kita untuk membantu kita di dalam kubur nanti. Tak boleh baca Quran, datang jumpa dengan AJK. Bagi tahu pada AJK, tuan, saya tak boleh baca Quran, tuan. AJK pula, jangan pula jawab, bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga katanya. Jangan jawab demikian. Buat malu company je dipanggil. Kita ni jangan sampai tak boleh baca Quran. Hidup ni besar nilai Al-Quran dalam hidup orang mukmin. Dua. Ni talian hayat kita dalam kubur nanti. Bila kita mati, ayat-ayat Quran yang kita baca ni menjadi saksi ni semua. Jadi saksi pada kita. Ya Allah, dia ahlul Quran, dia meninggal dunia dan dia akan membantu kita ayat-ayat yang kita baca. Sebanyak mana hafalan kita hafal pula Quran, setinggi itulah darjat kita di sisi Allah. Mesti hafal Al-Quran. Kalau dah ingat dah boleh baca dah, hafal Quran. Biar ada dalam dada kita ni paling tidak 3 surah ni sebelum kita meninggal dunia. 3 surah ni mesti lekat dalam dada setiap di kalangan ni. Yang pertama surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk jangan tertinggal daripada hafal. Tak panjang pun, 30 ayat dia surah Al-Mulk ini. Yang kedua, dah ingat dah surah Al-Mulk, kita hafal surah yang kedua, surah Al-Kahfi. Besar nilai surah Al-Kahfi dalam hidup orang mukmin. Rasulullah sebut Jumaat dengan Kahfi ini mengkafarah di antara dosa yang kita lakukan di antara Jumaat dengan Jumaat. Besar nilai surah Al-Kahfi. 110 ayat je. Tak panjang pun. Bila kita dah ingat dah surah Al-Kahfi, sambung surah yang 3. Surah yang 3 ni surah yang terpendek dalam Quran. Surah Al-Baqarah dia panggil demikian. Surah ni tak panjang pun, 286 ayat je. Kita hafal 286 ayat ni sampai habis. Kerana Rasulullah sebut, mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, nescaya syaitan tak akan masuk dalam rumah tersebut. Rumah kita baca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani masuk dalam rumah kita. Rumah kita kan biasa dengar macam ada orang berlari ke atas atap. Kadang-kadang malam-malam terbunyi, pintu kita diketuk. Kadang-kadang dalam rumah bunyi guli. Kadang-kadang kalau rumah tingkat tu bunyi macam kena tarik kerusi dan sebagainya. Kita kata, anak-anak kita tanya, kenapa ni, bunyi apa ni? Kita pun sebut bunyi musang lah tu, kita sebut. Tiap-tiap malam musang datang rumah kita. Nak sebut, bukan musang, Rasulullah sebut tu syaitan. Syaitan yang datang ganggu rumah tangga kalian. Lalu Rasulullah sebut, bacalah surah Al-Baqarah di dalam rumah. Bila dibaca surah Al-Baqarah dalam rumah kita, nescaya syaitan tak berani masuk dalam rumah tersebut. Bayangkan dalam rumah kita baca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani masuk. Dalam dada kita ada surah Al-Baqarah, ada berani syaitan nak masuk? Ada dah. Tak ada keberanian, dia panggil demikian. Syaitan nak masuk, dalam dada dia ada surah Al-Baqarah. Ini kekuatan kita. Sebelum kita menghadap depan Allah, bina talian hayat ini. 3. Yang ketiga, zikir, doa dan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah kita ni, siapa yang nak suruh diri dia sama dalam kubur sekejap lagi, zikir, kemudian selawat dan doa. Jangan berhenti dalam hidup kita. Ni bulan-bulan Ramadan macam ni, bina talian hayat kita. Duduk seorang-seorang, subuhun kudus Rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, subhanallah wa bihamdi, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulang je di bibir kita. Kerana apa dia? Zikir ni nafas-nafas kita di dalam kubur nanti. Sebagaimana kita dalam perut ibu kita hidup dalam air. Tak ada air tu, pecah ketuban, air ketuban tersebut lemas, matilah kita. Hidup di atas dunia ni dengan oksigen dan juga roh yang diberi oleh Allah. Roh kita tercabut, oksigen kita pun terkeluar, maka matilah kita. Hidup dalam kubur tak ada lagi air, tak ada lagi oksigen, tapi zikir. Banyaknya zikir kita, itulah penolong kita dalam kubur. Itulah nafas-nafas kita dalam kubur, kekuatan kita dalam kubur. Tapi kalau hidup atas dunia ni tak berzikir, macam mana kita nak suruh kuat kita dalam kubur nanti? Bila berada di alam barzah nanti, zikir menjadi kekuatan. Doa sama juga. Doa ni jangan berhenti doa.
Dalam bulan Ramadan begini, ambil masa yang mustajabnya doa. Bila? Ada 5 masa yang mustajabnya doa dalam bulan Ramadan sebegini. Yang pertama sebelum mana subuh, masa yang mustajabnya doa. Masa tu sampai dalam hadis kursi sebut Allah turun sampai ke langit dunia. Sebut ada malaikat, kamu cari siapa yang minta dengan aku penuhi permintaan dia. Siapa yang doa dengan aku, penuhi doa dia. Siapa yang minta ampun pada aku, mustajabkan pada diri dia. Minta, sebut sampai tahap demikian. Sehingga bila? Hatta tatlu'al fajr. Sehingga terbitnya matahari. Kembali balik Allah ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Nak sebutnya besarnya nilai sebelum mana subuh. Yang kedua, lepas sembahyang 5 waktu, masa mustajabnya doa. Dalam bulan-bulan Ramadan sebegini, jangan lepaskan peluang kita. Lepas dia sembahyang, jangan cepat nak balik. Jangan cepat kita ni nak terus bangun, tak sempat nak doa. Lepas sembahyang tu, angkat tangan dulu, doa. Rasulullah kalau dia berdoa, lagi lama lagi terangkat. Lagi lama lagi terangkat. Lagi lama lagi terangkat. Terangkat tu sampai jatuh dengan jubah Rasulullah, nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Rasulullah buat demikian. Kita berdoa tak, lagi lama lagi turun. Lamanya tu imam ni. Benda apa lah berdoa lama-lama. Lama-lama letak tangan atas paha je kita. Malasnya doa. Yang malas-malas lagi tu, bagi salam tu angkat tangan. Bagi lepas sembahyang angkat tangan. Ya Allah, macam biasalah ya Allah. Amin tu dia. Doa paling ringkas dalam dunia dia panggil. Nak sebut orang tanya, kenapa doa ringkas sangat? Doa itulah ustaz, dulu kini dan selama-lamanya. Doa yang paling malas dalam hidup dia. Jangan. Doa lepas pada waktu salat. Yang ketiga, masa mustajab doa ni dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu dan juga selesai daripada majlis ilmu. Masa ni malaikat-malaikat sedang turun, duduk bersama dengan kita, mengaminkan doa kita, mengaminkan permintaan kita. Masa ni masa mustajab doa. Bila lagi masa mustajab doa? Inda iftari, waktu mana berbuka puasa. Ini yang keempat, masa yang mustajabnya doa. Dekat nak berbuka puasa, Allah ubah suasana, sehingga kan suasana itu suasana yang indah, sama indah dengan kita berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Rasulullah sebut, lis-saimi farhatan, bagi orang puasa ada 2 saat kegembiraan, inda iftari wa inda liqa'i rabbi. Waktu mana dia nak berbuka dan juga waktu mana dia berjumpa dengan Allah nanti. 2 ni keadaan yang demikian. Bila lagi masa mustajabnya doa? Waktu mana tarawih baina tarawih, di antara tarawih dengan tarawih, masa yang mustajabnya doa. Ni 5 waktu ni jangan lepas dalam hidup kita, doa dan minta pada Allah. Kemudian lepas pada yang ketiga ni, yang keempat, tolong alihkan semua aset-aset kita di atas dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Ni talian hayat kita. Jangan simpan di atas dunia, tuan-tuan. Harta ni jangan simpan di atas dunia. Ramai dah orang yang kecewa. Ramai di kalangan kita, orang tanya dia, kamu simpan harta ni untuk apa? Dia jawab, untuk bekalan hari tua, Ustaz. Siapa yang ajar? KLSP, Ustaz. KLSP ajar kami simpanan untuk bekalan hari tua. Kita jawab, jangan simpan harta untuk hari tua. Kerana kalau dah tua, tak guna-guna pun harta tersebut. Ramai dah orang kita tua-tua, dia tak boleh guna dah. Bukan dia tak nak guna, dia tak boleh guna. Allah tak bagi dah peluang untuk dia nak guna. Dia nak makan apa lagi atas dunia ni? Nak makan apa lagi yang dia tak makan atas dunia? Duit beratus ribu ni, duit daripada pencen, daripada duit yang disebut dengan berbagai-bagai duit yang kita ada ni, duit banyak, tapi kita dah tak boleh nak guna dah. Nak makan apa? Nak makan daging tomahawk, gigi dah tak ada dah. Nak makan manis-manis, tak boleh kencing manis dah. Nak makan shell out, kita dah ada go out dalam hidup itu. Benda apa lagi yang kita boleh buat dalam harta benda kita? Ada dah. Simpan apa lagi untuk atas dunia ni? Tolong hantar ke akhirat. Kalau kita simpan juga, kita mati, masuk dalam kubur nanti, anak-anak kita berkelahi berebut ni, harta pusaka dia berebut. Waktu itulah kita sengsara dalam kubur. Dia tidak membantu kita, harta kita tidak membantu kita. Selagi mana tak selesai urusan harta pusaka, selagi itulah kita sengsara dalam kubur. Ni benda yang paling penting dalam hidup. Oleh demikian, supaya membantu kita dalam kubur nanti, talian hayat kita yang kita boleh buat,
Yang kita sekarang ni sedang membina talian hayat kita ni, pastikan harta benda kita di atas dunia ni kita dah hebat awal-awal. Kita dah sedekah awal-awal. Kita dah wakaf awal-awal. Kita dah siapkan semua beberapa instrumen-instrumen yang diajar dalam Islam ni, kita guna sepenuhnya untuk manfaat kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kecerdikan dalam hidup. Ini bantuan kita lah. Kemudian yang ketiga, saya nak sebut dalam masa yang terbatas ini juga. Yang ketiga, tolong pastikan pada kita membina akhlak yang baik. Bina akhlak, jangan putus silaturahim. Kalian putus silaturahim di atas dunia, kalian mati, masuk dalam kubur, la yadkhulul jannah. Rasulullah sebut, tak masuk syurga. Tak masuk syurga. Bina akhlak, lagi tua, lagi soleh. Lagi berusia, lagi nampak kewarakan pada diri kita. Berhentilah dengan urusan dunia ini yang sudah semakin berakhir dalam hidup. Ini tanda ahli syurga yang boleh menyelamatkan kita dalam kubur nanti. Jangan kita sibuk lagi dengan urusan dunia. Dunia dah berakhir dalam hidup kita, dan kita pun pasti meninggalkan dunia. Kemudian umur kita ini, baki umur yang ada, kita semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah. Macam mana tanda orang tu dekat dengan Allah? Taubat yang mesti sentiasa dilafazkan dan ditunjukkan dalam kehidupan dia. Mesti bertaubat tiap-tiap hari. Berapa kali sehari kena taubat? 70 kali sehari. Angkat je tangan, sebut tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Ataupun sebut Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, tolong ampun dosa-dosa saya yang lepas-lepas, dosa yang akan datang, bercucuran air mata kita. Ni dosa kita dengan Allah. Taubat. Jangan jadi manusia yang sombong. Jangan hidup dalam keadaan penuh kesombongan. Susah nak bertaubat dan minta ampun pada Allah. Bangun malam-malam, sujud pada Allah, nangis teresak-esak dalam tadahan doa kita, meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kita di antara ahli syurga Firdaus yang selayaknya dalam hidup kita ini sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa bagi orang lelaki yang biasa dibuat. Apa dia? Dosa terhadap ibu dan ayah kalian. Orang lelaki ya, saya nak sebut betul-betul. Dosa kita dengan ayah kita, dosa kita dengan mak kita, dosa kita dengan mak mertua kita, dosa kita dengan ayah mertua kita. Ini kena jaga-jaga betul-betul. So orang lelaki, kebanyakan kita buat dosa pada mereka tersebut. Mak ayah kita tersinggung hati dengan kita. Semakin dia berusia, sepatutnya dia semakin dijaga. Tapi kita tak. Semakin berusia dia, semakin kita kalihkan pada orang lain. Kita suruh orang lain jaga. Kita tak nak jaga. Patutnya kita yang jaga. Kenapa kita tak nak jaga mak ayah kita ni yang semakin berusia? Kenapa mesti kita yang teruk lagi hantar ke rumah jaga orang tua? Tak berbaloi langsung rezeki yang kalian dapat. Tak berbaloi langsung dalam hidup kita menyinggung hati mereka, mak dan ayah kita. Terasa hati mak dan ayah cukup untuk menutup segala pintu syurga, membuka luas pintu neraka untuk diri kita. Yang menjadikan kubur kita ni kesengsaraan sekejap lagi. Terulang-ulang sebut nak hidup, nak hidup, nak hidup dalam hidup kita. Padahal kita sendirinya dalam keadaan di atas dunia, kita tak jaga hubungan dengan mak dan ayah kita. Jangan. Kalian sibuk jaga apa? Kalian jaga hati siapa dalam hidup kalian? Jaga hati isteri kalian kan? Jaga hati yang disebut dengan anak-anak kita kan? Sampai kita singgung hati mak ayah kita. Semata-mata nak jaga hati isteri, sampai kita menyinggung hati mak dan ayah. Logik tak logik dalam hidup? Tak logik langsung dalam hidup. Orang perempuan, saya nak pesan, dosa kalian dengan suami kalian. Kalian jangan bercakap kasar dengan suami kalian. Kalian jangan angkat suara depan suami kalian. Kalian angkat suara depan suami, hancur lebur amalan-amalan kalian. Jangan angkat suara depan suami. Nak sebutnya, kenapa? Nanti kalau kalian angkat suara depan suami kalian, tersinggung hati suami kalian. Dia simpan dalam hati dia. Disimpan, suami ni disimpan dalam hati. Penyakit orang lelaki ni, belum kahwin banyak mulut. Dah kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Manakala orang perempuan belum kahwin, tak ada mulut. Dah kahwin, mulut kat mulut. Bila mulut kat mulut, waktu itulah dia menyinggung hati suami dia, menyakitkan hati suami dia. Dia mati saat mana dia menyakitkan hati suami dia. Agak-agak dia boleh masuk syurga Allah.
Tak adanya syurga. Tak adanya syurga. Waktu tu kalian rasa tak berbaloi hidup. Tak berbaloi hidup. Dalam kubur nanti tak berbaloi berkahwin dengan suami kita sebut. Kita akan rasa sakitnya yang berpanjangan di dalam kubur nanti. Kenapa? Talian hayat kita yang sepatutnya kita dapat reda daripada suami kita ataupun reda daripada mak dan ayah kita, tiba-tiba kita kehilangan mereka tersebut. Hilang ni habis dalam hidup. Kalian jangan tinggikan suara, jangan. Nak marah macam mana pun jangan angkat suara dengan suami. Demikian juga seorang anak lelaki, kalian nak marah macam mana pun dengan mak ayah, tak suka sekalipun, jangan angkat suara. Allah dah sebut dah, wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā. Jangan kamu sebut depan mak dan ayah kalian. Jangan kamu tengking mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Cakap dengan mereka dengan lemah lembut. Ini cara yang diajar dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Kemudian sambung silaturahim kita dengan anak-anak yatim, dengan orang miskin, dan ramaikan anak di kalangan kita. Di kalangan kita untuk membantu kita di dalam kubur nanti. Anak ni biar ramai. Sama ada anak sendiri, anak yang disebut dengan anak kandung, ataupun anak tiri, ataupun anak angkat, ataupun anak saudara, ataupun anak yang disebut, kalau tak boleh juga, alim ulama sebut, peliharalah anak-anak kucing pun tak apalah. Dengan tujuan nak suruh mereka ni yang membantu kalian waktu mana kita berada dalam kubur nanti. Anak biar ramai. Saya sebut banyak kali, jangan berpuas hati dengan 2 orang saja anak. Kalau kalian ada 2 orang je anak, seorang je anak, kalian mesti cari anak-anak angkat. Cari anak-anak angkat. Buka ruang dalam hidup ni. Tak ada anak angkat, anak tiri dibenarkan dalam masyarakat. Yang dibenarkan, anak angkat pun sama lah. Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah dalam Islam kita pun sama juga. Biar ramai anak. Kalau tak boleh juga, biar ramai anak murid yang kita mengajar ilmu. Ramai anak murid. Tak boleh juga anak saudara, tak boleh juga anak susuan. Kemuncak tak ada juga, carilah anak-anak kucing, bela anak-anak kucing. Dengan tujuan nak suruh mereka ni akan membantu kita bila kita berada di alam barzakh, dan barzakh kita menjadi indah. Mudah-mudahan semua yang hadir ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah berkatkan pertemuan kita ini dengan kehadiran kita pada tengah hari yang baik ini, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Terima kasih sekali lagi di atas jemputan inilah. InsyaAllah mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati amalan kita ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.